kedatangan Islam ke Andalusia, Islam sudah pun bertapak di Afrika Utara yang berjaya diperluaskan kawasannya oleh Uqbah bin Nakir di bawah pemerintahan Muawiyah. Pada awalnya, Tariq bin Ziyad adalah suruhan kepada Amir dari kerajaan Umayyah di Afrika Utara iaitu Musa bin Nusair. Selepas Musa membebaskannya, beliau diangkat menjadi panglima perang. Sewaktu Tariq bin Ziyad memasuki bumi Sepanyol, Raja Kristian yang memerintah tanah Sepanyol pada ketika itu ialah Raja Rodrik yang berbangsa Goths. Bangsa ini dikatakan berasal dari negara Skandinavia. Raja Rodrik telah memerintah dalam masa yang singkat sahaja iaitu dari tahun 710 hingga 712 Masihi. Ini kerana sewaktu kedatangan tentera Islam, Raja Rodrik baru sahaja merampas kuasa dari Raja Sepanyol sebelumnya. Rakyat di Andalusia menderita di bawah cengkaman pemerintahan Raja yang kejam. Kerana sikap Raja ini sendirilah yang menimbulkan dendam kepada banyak pihak, termasuk salah seorang gubernurnya iaitu Gubernur Julian yang merupakan gubernur bagi wilayah Ceuta yang putrinya Florinda telah didonai oleh Raja Rodrik. Gubernur Julian sangat marah dengan sikap rajanya dan oleh kerana dendam yang membara, Gubernur Julian sendiri telah berjumpa dengan Musa bin Nusair untuk membuat tawaran. Dari sinilah bermulanya penaklukan Andalusia oleh orang-orang Islam apabila Gubernur Julian telah bekerjasama dengan Musa bin Nusair yang menjadi gubernur di Afrika Utara untuk menakluki Andalusia. Julian sendiri telah menemui dan menghadap Musa bin Nusair untuk membuat tawaran dan meminta pertolongan tentera Islam bagi menentang Rodrik di Andalus. Julian juga telah menawarkan pertolongan dalam usaha untuk menakluki Andalus dengan cara memberi segala kemudahan yang diperlukan oleh tentera Islam seperti kapal, jurupandu dan sebagainya. Oleh itu, Musa bin Nusair telah melantik Tariq bin Ziyad sebagai ketua pasukan peninjau yang akan melayar ke Andalus. Seterusnya, perjuangan tentera pasukan Tariq seperti melindungi rakyat kota Vendel, menyelamatkan puteri Florinda, menyelinap ke penjara untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah, menyelamatkan Am dan ramai lagi merupakan antara usaha mereka untuk memperbaiki keadaan yang sudah teruk dengan ketidakadilan serta kekejaman di kota Vendel tersebut. Tariq mengumumkan kepada seluruh Afrika Selatan tentang seruan jihad untuk menakluk negara ini. Tariq mengingatkan kepada semua bahawa jangan berpaling dari seruan untuk jihad dan jangan memalingkan dirimu dari berperang di jalan Allah dan jangan jadi sebahagian dari orang yang dicela oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surat Taubah ayat 38. Jadi, mereka bergabung dengan tentera dari berbagai sisi. Persediaan pasukan tentera Tariq menghadapi peperangan merupakan antara langkah yang penting sebelum memasuki ke medan peperangan. Pasukan Tariq bersama Gubernur Julian telah berkumpul di Ceuta untuk menaiki kapal menyeberangi laut ke Vendel. Sebelum berlaku peperangan, Raja Rodrik yang sudah mengetahui Gubernur Julian bergabung dengan kaum muslimin untuk menentangnya. Tetapi dia masih sibuk dengan puak yang dianggap sebagai pemberontak iaitu Alphonse dan Argendes yang masalahnya hanya kecil. Jadi berlakulah peperangan pertama antara pasukan Tariq dan pasukan Rodrik. Itu kaum muslimin Tariq dan Pangkot menyebabkan Tariq telah berjaya mengalahkan mereka dan Pangkot telah mati dibunuh oleh Tariq. Setelah kekalahan, Raja Rodrik mula berhasrat untuk bergabung dengan semua pemerintah negeri-negeri kota Vendel untuk berdiri sama memerangi kaum muslimin. Akan tetapi, Alphonse dan Argendes pada mulanya tetap berkeras tidak mahu bergabung kerana masing-masing tidak mahu menyerah kalah dan berebut ingin menjadi ketua pemerintah negara. Raja Rodrik tidak berpuas hati kerana Argendes tidak tak setia kepadanya sebagai Raja Vendel. Lalu dia pun pergi berperang dengan Argendes. Lalu Argendes telah dibunuh di tangan Rodrik sendiri. Selepas kemenangan itu, semua pemerintah yang penduduk Visigoth taat kepadanya termasuk Alphonse yang juga sudah bergabung dengan Raja Rodrik. Jadi berlakulah perang kedua. Sebagai tindak balas terhadap kemarahan Tariq, Raja Rodrik telah menghantar 100,000 tentera berkuda dan bertemu dengan tentera Islam di Rio Barbet pada 28 Ramadan 92 Hijrah sehinggalah 5 Syawal. Jadi bermulalah perang yang seterusnya yang terjadi lebih seminggu itu menyaksikan kekalahan Kristian Eropah dan Raja Rodrik yang telah mati dibunuh oleh Tariq bin Ziyad. Hari yang seterusnya ketika semua tentera Islam sedang berehat, Tariq bin Ziyad pusing memikirkan bagaimana cara untuk menaikkan semula semangat anak-anak buahnya. Malam itu, Tariq bin Ziyad tidak dapat melelapkan matanya kerana terlalu risau memikirkan hal tersebut. Tariq bin Ziyad memohon bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar diberikan kekuatan. Keesokan harinya setelah solat subuh berjemaah, Tariq bin Ziyad menyuruh pembantunya membakar semua kapal mereka. Ramai yang hairan dengan arahan ketua mereka dan ada yang bertanya akan keselamatan mereka kelak. Tidak kurang juga yang bertanya bagaimana mereka akan pulang selepas ini. Lalu Tariq bin Ziyad berkata, merupakan hasrat kamu semua untuk pulang. Dia datang ke sini demi syahid ataupun kemenangan. Tindakan itu sebenarnya untuk menaikkan kembali semangat tentera-tenteranya. Kemudian Tariq bin Ziyad berpidato, wahai seluruh pasukan, ke mana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian adalah laut, di depan kalian adalah musuh. Kata Tariq berapi-api di hadapan ribuan pasukannya, sedangkan di seberang gunung ratusan ribu pasukan musuh sedang bersiap menggempur. Musuh-musuh kalian sudah siap siaga di depan dengan persenjataan mereka. Kekuatan mereka besar sekali.
sementara kalian tidak memiliki bakal lain kecuali pedang. Tidak lama selepas itu, tentera Visigoth masih ingin berperang disebabkan dendam ke atas kematian raja mereka yang mati dibunuh dan ingin mengalahkan tentera Islam. Perang yang terakhir ini membuatkan Tariq bin Ziyad mengetahui bahawa tentera Visigoth membawa pasukan yang begitu besar. Lalu ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya 5,000 orang bagi membantu Tariq dan pasukannya. Akhirnya, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang yang dahsyat itu berlaku selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlah yang kecil tetap bertahan kukuh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyirnakan rasa takut dari dada-dada mereka. Pada hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam ke atas mangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan tentera Raja Roderick di tanah Andalusia. Tariq atau nama sebenarnya Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Malqu bin Al-Fajr bin Naqas merupakan seorang tokoh Islam yang berprestasi besar pada era kerajaan Umayyah kerana pada pentingnya dalam mengembangkan negara Islam yang menakluki negara Afrika Selatan dan semenanjung Liberia iaitu Andalus. Beliau dilahirkan pada tahun 670 Masihi di salah satu kota Maghribi ketika era pimpinan Uqbah bin Nafi' dan juga telah memeluk Islam ketika era ini. Beliaulah Tariq bin Ziyad, panglima perang dan penakluk Al-Andalus. Apa yang kita boleh lihat sehingga hari ini, hasil daripada pembukaan kota Andalus oleh Tariq bin Ziyad sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada dunia Eropah, terutamanya dalam perkembangan pendidikan seperti dalam bidang ilmu falsafah, iaitu tokoh falsafah yang terkenal antaranya ialah Ibn Rushd, di mana bangsa Eropah sendiri pada era pertengahan banyak mengambil karya dan syarah berkaitan ilmu falsafah dari beliau sehingga beliau dijuluki dengan gelaran sang pensyarah. Kemudian dalam bidang sains dan kedoktoran, antara tokohnya ialah Ibn Sina, tokoh yang sangat ahli dalam bidang perubatan yang mana beliau telah menguasai dan mengkaji karya Al-Farabi iaitu khusus Al-Hikam dan perkara berkaitan tentang fizik dan matematik ketika berumur seawal 16 tahun. Dan juga dalam bidang bahasa dan sastra juga pada pemerintahan Abdul Rahman III, Cordoba telah muncul ulama sastra dan karya yang besar seperti Al-Zabadi yang merupakan salah satu guru dari Ibn Qutiyah, dan juga Mukhtasar Al-Ain dan Akhbar Al-Nahwiyin adalah karya terbesar beliau. Apa yang kita dapat simpulkan bahawa sesebuah kejayaan memerlukan banyak proses perjalanan yang berliku-liku sehingga menghasilkan kejayaan yang bermakna, bukan? Jadi seperti yang kita sudah lihat, pembukaan kota Andalus oleh tokoh Tariq bin Ziyad sendiri bukanlah satu hal yang mudah dan remeh, justru ia memberi kesan yang besar kepada pendidikan dunia Eropah yang banyak melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang hebat. Juga ingin saya selitkan di sini melalui babak-babak yang kita sudah lihat tadi. Peperangan ini mengajar erti kepercayaan kepada Allah dan kesetiaan kepada pemimpin adalah perkara yang sangat penting. Walaupun Tariq bin Ziyad telah mengarahkan sesuatu yang agak di luar logik akal manusia, iaitu dengan membakar kapal-kapal mereka sendiri, tetapi tidak sekali pun mereka meremehkan atau mengkhianati pimpinan Tariq bin Ziyad. Jadi ingatlah ungkapan di dalam jihad beliau iaitu tidak ada jalan untuk melarikan diri, laut di belakang kalian dan musuh di depan kalian.